Salam Dr. Waalaikumsalam. Baru-baru ni saja yang tahu ada geng Mu'tazilah pasal hal RUU ni. So depa ni geng yang diconsidered ahli sunnah ke? Maaf, ignorant sikit. Pertama sekali, Mu'tazilah ni ialah pengikut Wasil bin Ata di zaman Hasan Basri. Dia adalah golongan ahli bid'ah yang terkeluar daripada ahli sunnah. Yang mana Mu'tazilah ni, mereka percaya tentang manzilatun baina manzilatain. Mereka percaya bahawasanya orang fasik ni berada di tengah-tengah, manzilatun baina manzilatain. Nak kata beriman pun tidak, nak kata kafir pun tidak. Itu orang yang berdosa besar ni, dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Nak kata dia beriman pun tidak sebab dia melakukan dosa besar. Nak kata dia kafir pun tidak sebab dia mengaku dia Muslim. Jadi duk tengah-tengah. Jadi ini di antara doktrin yang dipercayai oleh golongan Mu'tazilah. Dan golongan Mu'tazilah juga mereka percaya tentang isu keadilan. Maksudnya mereka ada konsep adil tu sendiri, iaitu Allah tidak mencipta kekufuran. Dia pelik ke tu? Sedangkan Allah ni khaliqu kulli syai'. Itu peliklah golongan Mu'tazilah ni kerana banyak menggunakan akal sehingga Quran pun mereka kata makhluk. Quran tu makhluk. Tak mungkin Tuhan bercakap. Kalau bercakap benda baru. Itu benda-benda yang mereka sebutkan di dalam akidah mereka. Adakah golongan Mu'tazilah ni muncul hari ini? Kerana dia pernah kuat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal sehingga Imam Ahmad dipukul pada zaman Al-Ma'mun. Tapi mereka telah pun lemah apabila masuknya zaman Khalifah Al-Mutawakkil. Dan sekarang ni kalau ada pun orang yang terkesan dengan Mu'tazilah, bukannya Mu'tazilah yang pure lagi lah. Ya? Baik. Waalaikumsalam. Ada ustaz yang ajar terdapatnya alif tersembunyi sebelum kalimah bismillah, di mana alif tersebut adalah seolah-olah tubuh badan kita, iaitu diri kita yang menyebut bismillah. Mohon penjelasan ustaz, adakah ini pernah diajar oleh Nabi dan para sahabat? Saya buat aduan tapi ustaz tersebut pula kata ini hanya metafora seperti sloka dan pantun. Memang ada alif sebenarnya pada bismillah tu, kerana dia asalnya perkataan bi dan ismullah, dengan nama Allah. Ismu tu ada alif lah, tapi alif tu dipanggil alif alif wasal, alif yang tidak berbaris. Jadi bila sebut bismillah boleh tulis dengan dua cara, sama ada ba alif sim mim ataupun ba sim mim dan kita buang alif tu. Itu semua hanya kaedah menulis. Tak adalah diri kita yang terhilang lah apalah. Itu kaedah menulis sahaja. Ya, baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Jika imam baca Fatihah tidak betul, adakah makmum kena baca balik bagi yang mengambil mazhab selain mazhab Syafi'i? Kalau imam baca Fatihah tak betul ni ada dua keadaan. Pertama dipanggil lahan jali, yang kedua lahan khafi. Lahan jali ni salah imam tu sehingga mengubah makna Fatihah. Kalau ini berlaku, maka makmum kena tegur imam. Kalau imam still tak betulkan, maka perlu mufarakah, wajib mufarakah. Tak boleh ikut belakang imam tu lagi. Tapi kalau lahan tu lahan yang khafi, kesilapan baris umpamanya, kesilapan baris sahaja yang tidak mengubah makna, boleh tegur imam. Tapi kalau imam tak betulkan, boleh still follow belakang imam tu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Setahu Ustaz, adakah terdapat peraturan atau undang-undang di Perak yang tidak benarkan jemaah melihat telefon walaupun telah mute semasa Ustaz beri kuliah? Saya telah dimarahi oleh Ustaz walaupun saya duduk jauh di belakang dan tak bising pun. Beliau kata saya kurang ajar dan tak beradab. Mohon pencerahan. Adakah saya salah dan tidak? Adakah betul tindakan Ustaz tersebut marahi saya di depan khalayak ramai dalam dewan salat? Pertama, Ustaz ni bukan saya lah. Kerana saya tak pernah marah orang lah. Itu pendirian Ustaz tu lah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita nak strict sangat ni. Orang datang belajar tu pun sibuk rahmat dah. Kita nak strict sangat, lama-lama orang tak boleh nak datang kuliah kita sebab terlalu banyak pantang larang. Sedangkan di dalam majlis-majlis Nabi kita melihat ada saja gelak ketawa, ada saja gurau-gurauan yang dibuat oleh Nabi SAW. Selagi mana tidak melampau, maka selagi itu tidak menjadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ahli bid'ah masih dianggap Islam? Bukankah pandangan mereka telah langgar dalil yang jelas? Ahli bid'ah ni ada dua. Satu ahli bid'ah yang kafir, ada ahli bid'ah yang fasik.
Tak semua ahli bid'ah itu kafir. Ada ahli bid'ah yang kafir, ada ahli bid'ah yang fasik. Ahli bid'ah yang fasik ni bila dia buat takwilan, dia tak tolak hadis, tapi dia tak tolak dalil, dia buat takwilan-takwilan yang mengarut. Dalil itu dia pakai, tapi dia takwil dengan takwilan yang mengarut. Itu ahli bid'ah yang fasik. Manakala ahli bid'ah yang kafir, bila dia tolak perkara-perkara yang asas dalam agama lah.